Hai, Assalamualaikum. Sekejap. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar tak? Okey, siapa kat sini yang ada berlebihan berat badan? Siapa kat sini yang obes? Siapa yang kat sini yang selalu jogging? Siapa kat sini yang berjalan? Okey, yang mana satu lebih baik? Okey, hai semua. Saya yang tak kenal Dr. Ju. Mana tahu ada yang tak kenal Dr. Ju. Dr. Ju daripada Diju Wellness ataupun juga Poliklinik Penawar Labis. Okey. Boleh mula tak? Kita mulalah Yang mana satu lebih baik antara berjalan dengan berlari, ataupun antara kita walking ataupun running. Dalam bahasa Inggeris cakap lah, sekali-sekala cakap bahasa Inggeris ya. Okey, walking ataupun running. Yang mana satu lebih baik untuk orang yang nak kuruskan badan? Ini sangat-sangat interesting sebab mungkin kita ramai kita yang kat sini rajin jogging tapi tak kurus-kurus badan. Siapa kat sini yang rajin jogging tak kurus-kuruskan badan? Cuba angkat tangan. Okey. Ada juga yang diet tapi tak juga kurus-kurus. Jadi nak diet pun kena ada ilmu, nak kuruskan badan kena ada ilmu. Tapi yang paling penting hari ni punya topik, dan exercise pun perlukan ilmu. Sebenarnya exercise ni ada macam-macam lah tapi hari ni Dr. Ju nak cakap antara berjalan dengan jogging, mana satu lebih baik. Sebab ramai kat luar sana kata jogging lebih baik. So, dia orang pun lari jogging. Hari ni Dr. Ju nak explain lah supaya semua orang lepas ni tahu apa yang mereka buat. Tahu yang mana satu lebih baik, yang mana satu lebih yang mana satu tak baik. Kenapa juga Dr. Ju akan explain kenapa rancangan Big Loser. Rancangan Big Loser sangat famous. Rasa-rasa Malaysia pun ada dulu, tak apa rancangan tu namanya. Big Loser tu sebenarnya kalau you all tengok balik, you all Google balik, 14 orang peserta, seorang je yang tak berjaya maintain kurus. Yang 13 orang semuanya jadi gemuk, malah ada yang lebih gemuk daripada rancangan Big Loser. Jadi you all semua, insyaAllah Dr. Ju akan explain sikit-sikit. Hari ni kejap je lah Okay, hari minggu ni busy sikit, minggu lepas pun busy, banyak orang nak potong-potong potong sunat dia. Okay, sebelum kita tahu pasal exercise, Dr. Ju, kalau orang datang ke klinik Dr. Ju ada masalah diabetik, especially ada masalah buah pinggang rosak, Dr. Ju akan ajar satu exercise yang dipanggil breathing exercise. Apa dia breathing exercise? Selalu kita sebelum kita exercise, dia orang kata tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas. Adakah you all faham kenapa trainer tu ataupun yang lead exercise tu suruh buat macam tu? Kalau suruh buat contohnya aerobic exercise, ataupun mungkin you all ada pergi kursus-kursus dekat luar sana, adalah dia punya trainer ataupun mungkin nak warm up, dia orang akan cakap exercise disuruh tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas. Ada orang pakai buat je tapi tak tahu kenapa buat benda tu. So hari ni bila Dr. Ju dah explain kat you all, insyaAllah you all akan faham kenapa kita buat breathing tu. Okay, siapa ada kat sini, Dr. Ju ada iPad ni kan, kita tengok apa berlaku bila kita tarik nafas bila kita ni tak hidup pun. Oh, tak on. Okey, apa berlaku bila kita tarik nafas? Itu yang sangat penting Maknanya apa berlaku? Maknanya bila kita tarik nafas, okey, tarik nafas, lepas tu buang nafas. Ini adalah yang berlaku. Maknanya bila kita tarik nafas, apa berlaku?
Selalunya orang tarik nafas salah. Orang tarik nafas dada yang bergerak. Sepatutnya kita tarik nafas perut yang bergerak. Hari Dr. Ju ada exercise lah. Jadi bila kita tarik nafas, udara masuk ke dalam paru-paru kita. Kita punya diaphragm ataupun kita punya paru mengembang. Kat bawah tu ada diaphragm, dekat bawah paru-paru tu ada macam-macam saraf. Jadi bila kita tarik nafas, apa yang berlaku adalah saraf kita dirangsang. Saraf yang dirangsang namanya simpatetik. Simpatetik adalah saraf yang dirangsang untuk fight and flight, untuk stres. Maknanya bila kita tarik nafas, saraf tu dirangsang, hormon namanya hormon kortisol iaitu hormon stres akan dirangsang. Jadi bila kita tarik nafas, apa berlaku adalah kita punya heart rate naik. Kita punya heart rate naik. Kita punya BP naik, heart rate naik, BP naik, glukos pun naik. Maknanya ini adalah tarik nafas tu umpama kita dalam stres. Bila kita dalam stres, apa berlaku? Contohnya, you all dikejar pencuri ataupun penyamun datang rumah you all bawa satu parang panjang ataupun bawa pistol. So, you all nak lari, terkejut nak lari. Apa berlaku? So, bila kita takut, apa berlaku? Badan kita akan refleks, dia keluarkan hormon untuk pertahankan badan kita. Hormon tu dikeluarkan daripada adrenal gland dan hormon tu namanya adrenalin. Dan bila hormon tu keluar, hormon kortisol pun keluar. Apa berlaku? Badan kita akan naikkan heart rate untuk tambah makanan kat dalam badan kita, dan kita punya blood pressure pun naik, dan kita punya glukos pun naik. Sebab bila kita perlukan glukos tinggi untuk buat tenaga. Bila glukos naik, apa yang berlaku? Yang berlaku adalah kita punya insulin pun naik. Itu yang berlaku bila kita tarik nafas. Bila kita buang nafas, maknanya ini tarik nafas, tarik nafas, heart rate naik, nadi naik lah, blood pressure ataupun tekanan darah naik, gula pun naik. Bila kita buang nafas, apa yang berlaku? Sebaliknya berlaku. Maknanya apa yang berlaku adalah kita punya saraf yang dipanggil parasimpatetik dirangsang. Jadi hormon adrenalin akan dikeluarkan. Jadi apa yang berlaku? Heart rate kita drop. Maknanya kita punya nadi akan turun, kita punya BP akan turun, kita punya glukos juga akan turun. Jadi insulin juga akan turun. Ini apa yang berlaku bila kita buang nafas. Jadi jadi maknanya untuk kita balancekan apa yang berlaku, jadi kita kena tarik nafas seimbang. Masa tarik, masa turun kena seimbang. Barulah tak berlaku apa-apa dan benda tu akan normal. Itu adalah untuk orang yang normal. Cuba anda semua bayangkan apa berlaku pada orang yang stres. Contohnya budak-budak stres. Pernah nampak tak budak-budak kena hysterical? Apa dia buat? Dia bernafas sangat laju. Bila bernafas sangat laju, maknanya kalau tengok graf ni, sepatutnya dia tarik nafas, buang nafas dalam-dalam, baru tarik nafas balik. Tapi bila dia bila dia bernafas dalam keadaan stres, apa berlaku? Dia akan bernafas macam ni. Maknanya dia bernafas ke atas saja, tak habis. Tak habis, udara dalam paru-parunya tidak habis. Jadi yang dirangsang hanya saraf-saraf untuk stres. Jadi maknanya BP dia akan naik, heart rate dia akan naik, gula dia akan naik, insulin dia akan naik. Itu berlaku bila orang tu ada stres. Itu sebabnya orang yang ada darah tinggi bila stres, darahnya susah nak turun. Bila orang ada kencing manis, ada stres, kencing manisnya pun gulanya susah nak turun. Sebab dia bernafas tak betul. Dia asyik bernafas. Dr. Ju selalu jumpa budak-budak hysterical. Sebelah ni ada hostel kan. Hostel, sekolah sini ada hostel. Jadi selalu budak-budak dapat hysterical, dapat bawa ke klinik. Jadi dia akan bernafas seperti jadi dia bernafas sangat laju yang dibuang. Jadi maknanya yang dirangsang hanyalah saraf-saraf stres. Cuba bayangkan benda tu berlaku hari-hari. You asyik stres saja. Apa berlaku? Dalam badan kita tak cukup oksigen. Bila tak cukup oksigen menyebabkan
macam-macam berlaku. Maknanya menyebabkan inflammation akan naik. Maknanya menyebabkan banyak radang berlaku dalam badan kita. Bila banyak radang, banyak free radical dalam badan kita. Bila banyak free radical, kita senang sakit, kita senang dapat kanser, kita senang dapat autoimmune, kita senang dapat macam-macam penyakit lain. Dan sebaliknya, kalau kita relax, kita tarik nafas, balance. Tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas, balance, nothing happen. Maknanya semuanya balance, you all akan sehat. Heart rate pun normal dan everything going akan jadi bagus. Jadi stres pun, maknanya BP pun senang nak kontrol, dan juga gula pun senang nak kontrol. Macam mana pula kalau you bernafas, buang nafas banyak. Maknanya kita tarik nafas, buang nafas panjang. Tarik nafas, buang nafas panjang. Maka sebenarnya you akan lebih relax. That's why kalau you all kat sini ada stress, buat breathing yang dipanggil breathing exercise. Maknanya tarik nafas tu 4, tahan 2, maknanya 1, 2, 3, 4. Lepas tu tahan 2, 1, 2, buang 8. Buang 8. Tarik 4, tahan 2, buang 8. Tarik 4, tahan 2, buang 8. You akan jadi relax. You akan jadi hilang stres. You buat every day. Selalu Dr. Ju ajar patient Dr. Ju buat 40, tahan. 40, tahan. 40, tahan. 40, tahan. Maknanya 40 kali 4. Yang ke 160 nanti, you all akan lebih relax dan boleh tahan lebih lama sebab oksigen dah banyak dalam badan you, dan oksigen is the best healer dalam you punya badan. So kalau kita selalu buat breathing exercise ini, BP akan drop, kita punya pulse rate drop, kita punya gula pun senang nak kawal. Orang-orang yang ada masalah buah pinggang pun senang nak baik. Dan yang paling penting, kita hilang stres. Dan juga breathing exercise juga sangat-sangat membantu meningkatkan immunity kita. Dan ini menyebabkan kita punya susah nak dapat penyakit. Okey, ini adalah dipanggil breathing exercise. Tapi Dr. Ju hari ni nak cerita pasal antara berjalan dengan jogging. Mana yang lebih baik? Okey, so okey, apa berlaku bila kita berjalan? Bila kita berjalan, kita selalunya tak tercungap-cungap. Kita akan berjalan, kita relax, pandang keliling, dan kita jalan selalunya pernafasan kita bagus. Maknanya kita bernafas dengan balance. Tarik nafas, kita jalan kan. Mana ada orang jalan bernafas? Betul kan? Tak ada kan? So, you all berjalan dengan relax. Jadi bila kita berjalan dengan bernafas yang normal, apa yang berlaku? Nadi kita tidak laju. Jadi kalau you all bernafas dengan pernafasan, dengan kita punya heart rate ataupun nadi bawah 100, bawah 120, apa yang berlaku? Maknanya badan kita banyak oksigen. Bila badan kita, dalam darah kita banyak oksigen, sebab kita tarik nafas dengan sangat sempurna, maknanya kita tarik nafas tidak tercungap-cungap. Apa yang berlaku adalah badan kita akan gunakan oksigen tadi untuk buat tenaga. Dan buat tenaga menggunakan oksigen, exercise itu dipanggil aerobic exercise. Aerobic maknanya aerobic tu maknanya kita gunakan oksigen untuk buat tenaga. So bila kita gunakan oksigen untuk buat tenaga, apa yang berlaku? Maknanya tenaga dibuat dalam kita punya sel. Okey, Dr. Ju nak tunjuk sikit kita punya sel. Okey, kita punya sel macam ni, besar. Dalam sel ni ada mitokondria. Mitokondria ni adalah tempat buat tenaga. Bila oksigen banyak dalam badan kita, badan tubuh kita akan buat tenaga dalam mitokondria ni. So, bila kita exercise, badan kita buat tenaga daripada lemak kita. Dan daripada bila dia tenaga dibuat melalui mitokondria,
kita guna sikit saja gula. Maknanya 85% daripada tenaga yang dibuat dengan dalam aerobik punya exercise adalah daripada lemak. Only 15% daripada gula. Dan gula yang dibuat dalam proses yang menggunakan mitokondria tu sangat efektif. Maknanya bila tubuh menggunakan gula untuk buat tenaga melalui organ mitokondria, proses tu dipanggil oxidative phosphorylation, dan ianya hanya berlaku bila oksigen cukup dalam darah kita. Dan dalam proses ni sangat efektif untuk tubuh menggunakan gula. Untuk tubuh menggunakan gula, menggunakan proses dalam mitokondria ini yang dipanggil oxidative phosphorylation, 1 unit gula menghasilkan 38 ATP. ATP adalah kalori. Maknanya kita bakar gula dalam mitokondria ini dalam contohnya kita dalam periuk lah. Kalau kita bakar gula dalam periuk, 1 unit gula menghasilkan 38 ATP. Sangat-sangat power. So itu apa yang berlaku bila oksigen cukup dalam badan kita. So ini bila oksigen cukup dalam badan kita, apa yang berlaku adalah badan kita menggunakan lemak 85% sebagai tenaga dan only 15% gula sebagai tenaga. Jadi lemak akan dipecahkan, menyebabkan orang yang berjalan kaki ni sebenarnya dia banyak lemak dihasilkan. Bila kita berlari, apa yang berlaku bila kita berlari? Kita akan tercungap-cungap, betul tak? Jadi berlari adalah kita panggil physical stress. Jadi bila kita berlari, banyak sangat oksigen yang keluar. Jadi apa yang berlaku, kita bernafas macam tadilah. Maknanya oksigen tak cukup dalam badan kita. Kenapa bila kita berlari kita tercungap-cungap? Sebab kita tak cukup oksigen. So bila kita tak cukup oksigen, apa berlaku? Bila kita tak cukup oksigen, badan kita akan buat gula melalui proses yang dipanggil glukolisis. Glukolisis adalah tadi gula dibuat dalam mitokondria. Glukolisis adalah proses di mana gula dibuat dalam cytoplasm ni, dalam luar kepada kilang ni. Dia buat di luar daripada kilang ni. Jadi proses tu dipanggil glukolisis. Jadi glukolisis berlaku di luar mitokondria. Dan kalau you all nak tahu, glukolisis dia punya proses pembuatan tenaga sangat tak efektif. Kalau tadi 1 unit gula menghasilkan 38 ATP, tetapi dengan glycolysis dia punya penghasilan tenaga daripada 1 gula menghasilkan cuma 2 ATP. That means kalau proses tu berlaku dalam mitokondria, you all menghasilkan 19 kali ganda tenaga daripada menggunakan gula, daripada gula diproses dalam cytoplasm. Maknanya di luar daripada mitokondria. Jadi apa berlaku bila gula tak cukup, bila tenaga tak cukup? Bila tenaga tak cukup, badan kita akan bila gula tak cukup, badan kita akan banyak nak gunakan gula kan. So gula tak cukup, badan kita akan ambil gula daripada simpanan badan kita. Jadi simpanan tu adalah diambil daripada glycogen dalam hati. Simpanan dalam hati kita sikit. Simpanan dalam hati kita sikit. Jadi selalunya tak cukup. Jadi bila kita berlari hari-hari, apa yang berlaku adalah lama-lama dia akan ambil, dia buat gula daripada sos lain. So sos tu daripada mana? Daripada protein. So dia akan ambil daripada kita punya muscle, daripada otot-otot kita. Itu apa yang berlaku kalau tidak cukup oksigen dalam darah kita. So bila kita berlari, apa berlaku? Pulse rate akan naik, BP akan naik, gula juga akan naik, because badan kita perlukan banyak gula. Dan insulin juga akan naik.
Insulin gunanya untuk banyakkan tenaga tadilah. So, bila kita berhenti daripada berlari, contohnya kita dah lepas daripada exercise, apa berlaku? Bila insulin tinggi, gula tak cukup dalam badan kita, kita akan lapar. Bila kita lapar, apa berlaku? Kita pun makan. Lepas je jogging, hari ini 20 minit jogging ataupun setengah jam jogging, lepas tu you pun lapar. Bila lapar, you all pun sebab insulin tinggi. Bila insulin tinggi, dia akan stimulate otak kita keluarkan hormon namanya ghrelin. Dan hormon tu menyebabkan kita lapar. So bila kita lapar, lepas je exercise, kita akan makan. Bila kita makan, apa berlaku? Bila kita makan, sebabkan insulin tinggi tadi, makanan yang kita makan tadi, gula yang dihasilkan daripada makanan yang kita makan tadi, semuanya ditukar jadi lemak. Sebab insulin gunanya salah satu adalah ambil gula tadi, tukar jadi lemak. Jadi kalau you hari-hari jogging, sebenarnya untuk kuruskan badan tidaklah berkesan. That's why bila you jogging, you akan lapar, you akan makan, you tak kurus-kurus. Makin otot you makin kecil adalah, mungkin kurus sebab kecil. Ini adalah kalau jogging biasa. Dr. Ju tak cakap pasal jogging, pasal extreme exercise. Ini Dr. Ju cakap antara jogging dengan berjalan. So bila you berjalan, sebenarnya you boleh berjalan lama. As long as you punya pulse rate jangan lebih daripada 120, you boleh jalan mungkin dalam 1 jam. Jadi you punya lemak lebih banyak dipecahkan berbanding dengan you jogging. Bila you jogging, Dr. Ju cakap tadi, bila you berhenti semua, kita lapar. Bila you exercise, berjalan kaki dicampur dengan low carb diet, itu adalah yang paling bagus sekali untuk kuruskan badan sebenarnya. Jadi jogging untuk siapa? Walking untuk siapa? Berjalan kaki khas untuk orang-orang yang nak kuruskan badan, yang obese, yang buat diet, especially diet ketogenik ataupun low carbohydrate diet, ataupun you all buat intermittent fasting. Bila you tambah dengan jalan kaki, you all punya nak menurunkan badan lebih efektif berbanding dengan you jogging. Okay, so bila kalau you all nak jalan, bukan tak boleh nak jogging. Jogging untuk orang-orang yang fit, yang saja nak buat cardio exercise, yang tak gemuk, dia sehat, dia boleh lari. Sebab bila you buat anaerobic punya exercise tadi ataupun lari, apa yang berlaku adalah selalunya orang banyak melakukan kecederaan. Kaki you boleh putus, boleh cedera kan bila kita lari laju-laju. Banyak-banyak orang yang dapat kecederaan. Jadi lari tidak salah, berlari ataupun jogging tidak salah untuk orang-orang yang fit, untuk mungkin orang-orang atlet, ataupun mungkin untuk orang-orang yang suka variety. Dia suka variety, tak ada masalah. Tapi kalau untuk yang obese, eloklah berjalan kaki lebih baik. So itu adalah jawapannya untuk orang yang nak kuruskan badan, orang yang ada diabetik, orang yang ada masalah hypertension. Yang paling bagus adalah berjalan, bukan berlari. Kalau berlari takut BP lagi naik. Lepas tu nanti kalau yang diabetik, you lapar, terpaksa makan, sebab tak boleh tahan lapar, terpaksa makan, menyebabkan gula lagi tinggi. Okey, itu menjawab persoalan antara jogging dengan walking mana lebih baik. Okey, sebab ini adalah untuk orang kuruskan badan. Kalau you all nak buat cardio exercise, cardio exercise adalah exercise di mana you nak bagi jantung you, exercise jantung you. Itu you all boleh buat exercise yang dipanggil short intensive exercise. Itu tak perlu lama. Contohnya itu you all boleh buat dalam seminggu 3 kali sahaja, ataupun mungkin seminggu 2 kali. Short intensive exercise adalah di mana exercise you buat jangka masa pendek. Mana you buat sekejap saja. Contohnya you buat dalam masa 5 minit atau 10 minit sahaja. Selalunya orang buat 5 minit. Contohnya you lari pecuk sampai jantung you dub. Itu adalah cardio exercise. Ataupun you naik basikal. Naik basikal pun sebenarnya bagus bila you tak bawa laju-laju
baju you relax, you boleh bawa relax, itu tak ada masalah. Itu juga lebih kurang macam jogging. Dan kalau you nak sambah dengan untuk jantung, you all boleh kayuh laju 5 minit, lepas tu you berhenti. Itu adalah lain. Itu short intensive exercise, dan itu untuk jantung. Dan lain-lain exercise, of course ada banyak jenis exercise. Ada exercise untuk bina badan. Itu semua je itu tak termasuk dalam topik hari ni ya. Topik hari ni adalah cuma antara jogging dengan walking yang mana lebih baik. So daripada penyelidikan yang dibuat dan daripada beberapa doktor yang mengamalkan functional medicine dekat luar negara, dia dah dibuat kajian bahawa sebenarnya berjalan kaki adalah yang terbaik untuk orang yang obes dan untuk orang yang ada masalah-masalah diabetik. Okey. So sekarang kita cerita pula apa dah jadi dengan peserta Big Loser. Peserta Big Loser, kalau you tengok, dia dianggap sebagai satu cara menguruskan badan yang salah. Dan salah banyak sebenarnya. Bila orang ikuti rancangan Big Loser, apa dia buat? Yang pertama, kesilapan pertama, dia buat exercise yang sangat ekstrim. Pagi, petang, siang, malam, exercise saja. Jadi bila kita exercise macam tu, banyak badan kita sebenarnya banyak sangat keluarkan kalori. Sebenarnya bila kita buat exercise yang ekstrim macam tu, in short term memang kita cepat kurus badan, macam peserta-peserta Big Loser. Dan dalam program tu juga semua peserta dibagi makan makanan yang rendah kalori. Yang rendah kalori. Cuba bayangkan orang yang gemuk-gemuk tu, daripada ambil contohnya ambil 5,000 kalori satu hari, tiba-tiba dia turunkan kepada 500 kalori sahaja. Selalu rendah. Kalau you tengok memang dia orang dipantau supaya dia punya makanan kurang daripada 500 kalori. Maknanya 500 kalori. Cuba you all bayangkan ya, kalau you biasa ada duit dalam poket you ada duit RM50, tiba-tiba you tiba-tiba dicatu tiba-tiba kita cuma ada 50 sen sahaja. Jadi apa jadi dengan badan you? So badan you akan bila maknanya bila setiap hari you ada duit RM50, you boleh enjoy beli itu, beli ini, beli ini. Tak ada masalah. Nak derma pun tak ada masalah. Tapi bila duit you tinggal 50 sen, apa you nak buat? Cuma dibagi 50 sen saja tiba-tiba. Ataupun waktu PKP ni biasa income RM5,000. RM5,000 sebulan. Tiba-tiba you dapat 500 sahaja. Apa you all nak buat? Jadi apa yang berlaku adalah you akan preserve, you akan jimat sangat. You akan jimat sangat. Sama juga dengan bila you daripada makan 5,000 kalori satu hari, tiba-tiba tinggal 500 kalori. So badan you akan try berusaha untuk jimatkan tenaga tu. So apa berlaku? You punya metabolisme akan drop. Metabolisme you akan drop dengan merundum. Kalau dulu cuma you punya metabolisme 30, dia turunkan. Maknanya dia turunkan. Kalau dulu contohnya kita tak ada duit, kalau dulu kita kita belanja sebab kita duit banyak, kita belanja banyak macam-macam. Kita boleh contohnya kalau dulu kita boleh pakai current ikut suka hati sebab duit banyak. Bila kita tak ada duit tinggal 500, current pun kita slowkan. Kita pakai satu lampu saja. Sama dengan tubuh kita. Bila kita biasa tinggi kalori, tiba-tiba kita turunkan kalori tinggal 500. Apa yang berlaku? Badan kita akan cuba untuk save energy. So dia akan turunkan metabolisme rate. Dia akan kurangkan guna kat tempat lain. Yang mana yang akan kalau diturunkan tidak terjejas, contohnya otak kita, jantung kita. Jadi dia bagi energy tu untuk jantung kita, untuk otak kita yang sangat important sahaja. Yang tempat-tempat lain dekat kulit, dekat badan-badan ni tak dibaginya makan. Maknanya kita punya salur darah dekat tangan-tangan ni akan mengecut. Kita punya
semua tempat yang tak pakai tu dia akan dislowkan. Jadi bila dislowkan, apa berlaku? Bila kita diet yang kurang sangat kalori, tiba-tiba macam tu badan kita akan rasa sejuk, kita tak tahan sejuk, nadi kita pun slow, dan kita macam letih, lesu sebab tak cukup tenaga. Itu adalah apa yang berlaku pada kepada peserta-peserta Big Loser. Paling teruk sekali adalah bila diorang buat kajian, dia berlaku massive drop in leptin, hormon leptin. Hormon leptin adalah hormon kenyang. Maknanya bila diorang buat satu extreme exercise, kedua very low calorie diet, dia punya leptin drop. Leptin adalah hormon bila dia naik dalam badan kita, bila gula tinggi dalam badan kita, maknanya kita lepas makan, gula dah meningkat, badan kita akan keluarkan hormon namanya hormon leptin. Hormon leptin tu adalah hormon yang inhibit ataupun yang mencegah kita daripada lapar. Jadi hormon tu kata, okey cukup dah, kita pun kenyang. Jadi bila hormon itu tak ada apa yang berlaku, kita asyik lapar sahaja. Jadi hormon tu dalam peserta Big Loser, dia orang tengok hormonnya akan sangat-sangat drop. Maknanya dia akan sentiasa lapar, dan dia orang ini menyebabkan dia orang tak boleh tidur. Sebenarnya stres dia orang itu apa yang berlaku pada dia orang bila dia orang melalui proses ini. That's why kalau tengok kadang-kadang dia orang jerit-jerit semua, that's why badan dia pun memanglah turun. Tetapi apa berlaku bila balik habis program tu? Bila habis program tu, of course lah berlaku rebounds. Dia akan terlalu lapar. Bila terlapar, dia akan makan lebih daripada sebelum program tu. Dan disebabkan oleh exercise yang dibuat dalam program tu adalah extreme exercise. You exercise pagi, petang, siang, malam. Sebab you dalam program. Bila dalam program, you tak ada kerja lain. Tapi adakah dia orang sebagai orang biasa yang bekerja boleh buat exercise ekstrim yang berlaku dalam rancangan tu? Of course dia orang tak boleh buat. So bila dia orang tak boleh buat, mungkin exercise-nya cuma 1/4 daripada exercise yang dibuat dalam program Big Loser. Jadi apa yang berlaku adalah menyebabkan dia orang tak boleh exercise, dia orang rebound, menyebabkan dia orang terlalu lapar, jadi dia orang makan balik, tak exercise, jadi menyebabkan badan dia orang makin gemuk berbanding daripada sebelum tu. Okey, dan dia orang sangat-sangat dia orang buat macam-macam kajian untuk dia orang ni, kenapa dia orang makin gemuk, orang makin gemuk. Jadi saintis buat macam-macam kajian. Jadi dia punya keputusannya adalah rancangan tu adalah rancangan tidak bagus dan menyebabkan even bahaya pada semua orang. That's why rancangan tu sudah diberhentikan pun sekarang. Dan di Malaysia dulu pun ada juga kan yang buat macam tu, dan sekarang dah diberhentikan. Jadi bukan setakat kalori in, kalori out. Dr. Ju cakap sekali lagi, kalau nak kuruskan badan, bukan setakat kalori in, kalori out, you boleh kurus. Kita bermain dengan hormon. Kita bermain dengan hormon insulin. Kita bermain dengan hormon leptin. Kita bermain dengan hormon glukagon yang menukarkan gula, penyimpanan gula kepada gula. Kita bermain dengan hormon ghrelin, iaitu hormon lapar. Leptin, hormon kenyang. Insulin, hormon yang simpan gula jadi lemak. Jadi itu sebabnya the best diet, the best way untuk kuruskan badan bukanlah low calorie diet, bukanlah intensive exercise. Sebab Dr. Ju ada tengok ramai juga peserta patient ataupun nampak jugalah dia orang buat diet yang macam ni dekat luar sana. Masih lagi, maknanya dia makan makanan yang low calorie, tak boleh makan nasi semua, tak boleh makan, dan low fat diet juga, tak boleh makan fat. Dia cuma makan low calorie diet. Mungkin is drink, satu drink yang kononnya yang dah ada semua dalam tu, very low, kalori dia mungkin cuma sikit, dan lepas tu buat extreme exercise, pagi, petang, siang, malam exercise. Once you sakit nanti ataupun you sibuk nanti, you tak exercise, you tengok apa berlaku. Badan you akan naik lebih gemuk daripada sebelum you masuk program ni. So the best
way untuk kuruskan badan adalah you gunakan lemak sebagai tenaga, iaitu you buat ketogenic diet ataupun you buat intermittent fasting. Apa yang Dr. Ju ajar adalah kita nak kuruskan badan, gunakan high fat diet, good fat. So fat tu instead dari gula drop, fat akan ditukarkan jadi tenaga. Jadi badan kita jadi macam fat benda mesin dan kita boleh kurus dengan senang. Okey, itu saja daripada Dr. Ju hari ini. InsyaAllah minggu depan Dr. Ju akan live lagi. Doakan Dr. Ju sehat, Dr. Ju ada masa untuk live dengan korang. Okey, diharap semua dapat sesuatu walaupun short hari ini. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah nanti New Year Dr. Ju akan live ya. Okey, bye.